Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pihak pendakwa raya telah fail rayuan terhadap keputusan mahkamah untuk membebaskan Muhyiddin Yassin dari tuduhan rasuah melibatkan 232 juta yang telah diterima oleh Parti Pribumi Bersatu dari 3 syarikat dan 1 individu. Hakim berkata tidak ada bukti yang duit yang diderma kepada Parti Pribumi Bersatu 232 juta tersebut ialah duit rasuah. Oleh kerana tidak ada bukti bahawasanya Muhyiddin Yassin lah yang telah meminta derma atau Muhyiddin Yassin yang telah usahakan derma tersebut sebagai kickback atau sebagai balasan untuk kontrak-kontrak kerajaan, terutama sekali Jana Wibawa. Ia hanya tuduhan bahawasanya 232 juta tersebut ialah rasuah yang diminta oleh Muhyiddin bagi pihak Parti Pribumi Bersatu. Tapi tuduhan itu tidak support, tidak dilengkapkan dengan bukti. Jadi hakim telah menolak kes tu atau membebaskan Muhyiddin atas sebab tidak ada kes. There's no case. Oleh kerana tidak ada bukti, maka tidak ada kes. Tapi pihak pendakwa berkata, sekira kes ni berjalan, sekira kes ni dibenarkan dibicara, maka bukti itu akan timbul di dalam perbicaraan. Bermaknanya bukti itu ada. Walaupun sekarang bukti itu belum ada lagi, tapi apabila perbicaraan itu berjalan, bukti itu akan muncul. Bukti itu akan didedahkan di dalam perbicaraan. Tapi sekarang ni, pihak pendakwa tidak boleh lagi menunjuk bukti atau memberi bukti untuk menyokong tuduhan tersebut. Jadi hakim kata, kalau bukti itu tak ada sekarang, bagaimana kes ni nak berjalan? Bermaknanya charge tu cacat. The charge is defective. Ringkas cerita, walaupun hakim tidak kata begitulah, tapi dalam istilah undang-undang, charge tu mala fide. Mala fide bermaknanya niat jahat. So, sekira charge tu cacat ataupun mala fide, maknanya mahkamah tidak boleh layan, tak boleh nak entertain, tak boleh nak layan kes ini atau terima charge ini berdasar kepada walaupun bukti belum ada, tapi bukti itu akan timbul semasa bicara. Ini juga di dalam istilah undang-undang dipanggil fishing expedition. Fishing expedition ni maknanya belum ada. Tapi sekira kita cari, mungkin dapat jumpa kemudian. Dan kalau tak dapat jumpa kemudian, maknanya kes terhadap Muhyiddin ni gugurlah. Ataupun mahkamah boleh buat keputusan Muhyiddin tidak bersalah. Kemudian, selepas tamat kes. Tapi ini akan mengambil masa yang lama dan akan menelan belanja yang tinggi semata-mata untuk fishing expedition. Bermaknanya kita belum ada lagi bukti yang Muhyiddin ni melakukan kesalahan ataupun melakukan jenayah rasuah. Kita belum ada lagi bukti. Tapi sekira kita berjalan dengan kes ni, mungkin 2 tahun ke 3 tahun, mungkin bukti itu akan muncul kemudian. Kita akan terjumpa bukti itu kemudian. So, that's a fishing expedition. We try our luck. Manalah tahu, kot-kot bila kita menjalankan perbicaraan, bukti itu boleh terjumpa kemudian hari. Mahkamah tidak mau layanlah frivolous sort of charge berdasar kepada kita charge dulu, kita cari bukti kemudian. Tapi pihak pendakwa telah menyenaraikan ataupun telah bangkitkan 13 alasan, 13
sebab atau 13 reasons. Sebab apa mereka merayu kes ni. Jadi pihak pendakwa tak mau lepaslah kes ni, kes terhadap Muhyiddin. Mereka nak proceed juga dengan kes ni dan mereka telah bangkitkan 13 alasan, 13 reasons why hakim salah, hakim tersilap. Bermaknanya keputusan hakim tu tak betul. Keputusan hakim tu silap, salah. Dan ada 13 sebab kenapa hujah mereka, hujah pendakwa raya ialah hakim tu tersilap dan tak patut hakim menolak kes ni ataupun menggugurkan tuduhan oleh kerana sekira kes ni dibenarkan berjalan walaupun 2-3 tahun, maknanya kemudian bukti akan terjumpa apabila perbicaraan berjalan. So they are trying lah, maknanya ya betul lah sekarang ni belum ada bukti. Kita masih di peringkat menuduh sahaja. Tapi sekira perbicaraan ni dibenarkan berjalan, bukti tu akan terjumpa kemudian. Jadi sepatut hakim tu benarkan kes ni berjalan, jangan gugurkan kes ni ataupun tolak kes ni. Oleh kerana pihak pendakwa yakin, ini sekarang main yakin lah, mereka yakin yang Muhyiddin ni bersalah. Sama macam kes Anwar kata, dia yakin yang ahli Parlimen Putrajaya tu terlibat dengan rasuah berdasar kepada Anwar yakin. So ini pun pihak pendakwa raya pun yakin yang Muhyiddin juga bersalah. Jadi mereka membantah, mereka merayu keputusan hakim untuk menolak kes ni atau menggugurkan charge terhadap Muhyiddin Yassin. Ini banyak main yakin, tapi bila belah sana pula, belah lawan pula bangkitkan keyakinan mereka tentang salah laku Perdana Menteri, mereka marah pula. Mereka kata ini kena guna undang-undang Islam lah, kena guna kazaf lah, dan inilah dan itulah. Tapi di Malaysia kita tak guna hudud. Malaysia ni kita guna undang-undang British. Kita guna secular law, undang-undang secular. Tapi suddenly pula sekarang ni mereka nak berpandu, nak menggunakan hukum hudud untuk nak argue ataupun berhujah tentang kes Anwar Ibrahim. Jadi bila masa Malaysia ni guna hudud, bila masa hukum Islam atau hukum Allah diguna pakai di dalam mahkamah Malaysia, kita tak cerita pasal mahkamah syariah. Mahkamah syariah tu kes lain. Kes tidur dengan bini orang ke makan masa bulan puasa itu lain. Itu bukan satu kesalahan dari segi federal law, itu hanya kesalahan dari segi state law. Undang-undang negeri sahaja tak guna pakai kat parlimen. Actually undang-undang negeri ni not valid in parliament. Parliament ni they have different law under ACTA, under Act of Parliament atau Akta Parlimen. So under Act of Parliament, dia orang tak recognize actually parlimen ataupun institusi kehakiman Malaysia, the Malaysian judicial system, tidak recognize undang-undang Islam, undang-undang Allah ke undang-undang Quran, tak kisahlah. Maknanya undang-undang Islam tu boleh duduk luar parlimen, jangan bawa masuk ke dalam parlimen. Sebab dalam parlimen, undang-undang Islam ni not applicable. Tak ada satu akta parlimen yang recognize undang-undang hudud atau undang-undang Islam. In fact, RUU 355 pun 30 tahun tidak dibenar masuk parlimen. Dari tahun 93 sampai sekarang, maknanya RUU 355 tu duduk di luar parlimen, tak dibenar masuk dalam parlimen. So untuk kita bercerita tentang kazaf ke hudud ke, itu satu academic discussion yang di luar parlimen dan di luar perlembagaan Malaysia. So tak tahulah, mungkin dia orang desperate nak mempertahankan Anwar, mereka seret masuk undang-undang Islam pula ke dalam discussion, whereas that's not applicable lah. Nothing to do with federal law, nothing to do with the judicial system Malaysia. Itu undang-undang syariah is only for
benda-benda kecil lah, benda remeh-temeh ni. Yang melibatkan negeri, tak melibatkan federal. So anyhow, sekarang ni nampaknya isu undang-undang ni sudah menjadi kekeliruan. Dan nowadays pula dia kata, okay, kes Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad Zahid Hamidi walaupun ada prima facie kes dan walaupun perbicaraan sudah berjalan lebih dari 90%, tapi sekira pendakwa raya nak rehatkan kes ni ataupun nak gugurkan kes ni, dan kalau pendakwa raya nak lepaskan Zahid tanpa dibebas lah. Lepas tanpa dibebas, iaitu DNAA ataupun discharge not amounting to acquittal, ini hak pendakwa raya. Hak pendakwa raya. Hakim pun tak boleh buat apa. Hakim tak boleh kata, oi, kita ni dah 4 tahun dah kita bicara ni. Dah 4 tahun bicara, dah 90% lebih selesai. Tinggal sikit lagi. Sebab apa awak tarik balik kes? Sebab mahkamah sudah boleh buat keputusan. In fact, hakim setakat ni 90% lebih boleh dikatakan hakim pun sudah boleh buat keputusan tentang Zahid ni salah ke tak bersalah. Sebab apa? At this 11th hour, saat terakhir, you tarik balik kes ni ataupun you lepaskan Zahid tanpa dibebaskan DNAA. Jadi tak patut dibuat, tapi oleh kerana pendakwa raya ada kuasa, maka hakim pun tak boleh cakap apa-apa. Hakim also tak boleh nak protes. Hakim terpaksa terima apabila pendakwa raya kata dia nak tarik balik kes terhadap Zahid ataupun dia nak rehatkan kes ni dan dia nak lepaskan Zahid tanpa dibebas. Hakim terpaksa senyap je, tak boleh nak protes lah, tak boleh nak kata apa-apa. Dalam kes ni, kes Muhyiddin ni, hakim punya kuasa. Bukan pendakwa raya punya kuasa. Dan hakim telah menentukan yang pendakwa raya ni malah fideh. Niat jahat, niat tak baik. Dan pendakwa raya ni buat tuduhan terhadap Muhyiddin bahawasanya Muhyiddin ni terlibat dengan rasuah 232 juta yang 3 syarikat dan 1 individu, 4 orang semua, telah menderma kepada Parti Peribumi Bersatu, dan ini ditafsir sebagai corruption ataupun rasuah. Sebab apa mereka tafsir sebagai rasuah? Sebab mereka yakin yang ianya rasuah. Ada bukti? Tak ada. Di mana bukti? Bukti itu akan timbul kemudian. Mungkin 2 tahun ke 3 tahun apabila kes ni berjalan. Kes Zahid sudah 4 tahun. So mungkin kes Muhyiddin ni lagi 3 tahun ke kot, 4 tahun maybe. Dalam 3-4 tahun kes Muhyiddin ni berjalan. Kemudian dia punya bukti atau evidence akan muncul. Maybe lah kot-kot akan muncul. Tapi kita try tengok. Manalah tahu. Kok 3 tahun, 4 tahun kemudian kita boleh terjumpa bukti. Hakim tak mau main macam ni. Main tikam-tikam, macam main loteri. Maknanya kita tengok kok menang dah. So tak boleh. You ada ke tak ada bukti? Tak ada. Kalau tak ada, no case lah. Habis cerita. Tapi pendakwa raya tak puas hati. Mereka rayu keputusan hakim. Mereka nak juga kalau boleh Muhyiddin Yassin ni dibicarakan atas tuduhan rasuah melibatkan 232 juta ringgit yang telah diderma kepada parti, bukan kepada Muhyiddin. Tak masuk akaun Muhyiddin macam kes Zahid ni masuk akaun Zahid. Itu lain. Ini masuk akaun parti, tak masuk akaun Muhyiddin. So macam mana awak kata ni Muhyiddin terlibat rasuah? Tak apa, kita bincang kemudian. Maknanya duit tu tiga syarikat dan 1 individu menderma duit tu kepada parti, dan kita kata duit yang derma kepada parti tu ialah rasuah yang dilakukan oleh Muhyiddin. Apa kaitan? Ini kita akan tunjuk kemudian sekira kita dibenar bicara, mungkin 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun kemudian kita akan tunjukkan bukti. Dan hakim kata, go to hell, don't waste my time. Ini malah fideh. So today dia orang merayu keputusan hakim dan benda ni akan didengar bulan Februari tahun depan. Bulan Februari tahun depan kes ni akan didengar, mungkin akan
berjalan lagi berapa bulan dan sekiralah mereka berjaya dalam rayuan mereka, kes ni berjalan mungkin lagi 4 tahun, 5 tahun, bermaknanya silap-silap tahun 2027, 2028 mungkin kita ramai pun dah tak ada dah mati dah. Kok Muhyiddin pun dah tak ada masa tu. 5 tahun lagi ni lama tu. Not sure kita orang semua masih hidup. So that is the situation, cara mana sistem undang-undang, macam mana sistem perundangan Malaysia's judicial system ni dimain oleh kerajaan Madani untuk kepentingan politik. Assalamualaikum. Salam sejahtera.